Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairi Ashraf bin Muhammad Zaki dari Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual JRKV Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS Perlis. Kajian saya adalah berkenaan dengan analisis keperluan latihan Training Need Analysis TNA melalui senarai semak Ability Checklist ACL Video Production terhadap kompetensi pensyarah di Jabatan Reka Bentuk Komunikasi Visual Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Untuk pembentangan ini, saya akan menerangkan 6 bahagian iaitu pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, hasil kajian dan juga kesimpulan. Pertama, pengenalan kajian. Brown 2002 menyatakan, Training Need Analysis merupakan proses bagi mengumpulkan data untuk mengenal pasti apakah jenis latihan yang diperlukan. Untuk itu, sesebuah latihan dapat dibangunkan bagi membantu organisasi mencapai objektifnya. CIAS atau dikenali sebagai Center for Instructor Advanced Skill Training Malaysia telah membangunkan sistem profil kompetensi pengajar TVET Malaysia yang dipanggil E-Profiling Pengajar TVET, TVET Instructor E-Profiling System, TIPS, yang boleh diakses melalui eprofiling.cias.gov.my. Ia adalah satu sistem di mana maklumat keterampilan pengajar TVET dikumpulkan dan disatukan untuk dibandingkan dengan Ability Checklist ACL bagi mendapatkan jurang kompetensi pengajar. ACL dihasilkan dengan menggunakan kaedah CUTBAS, yakni Curriculum Development Based on Vocational Ability Structure. CUTBAS merupakan sebuah model yang digunakan untuk mengenal pasti keperluan latihan serta mengenal pasti jurang kompetensi sebenar pengajar. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, senarai semak Ability atau ACL Video Production telah dibangunkan pada 7 hingga 10 Oktober 2019 dalam mesyuarat kerja pembangunan profil pengajar TVET bertempat di Pulau Pinang. Dan saya merupakan salah seorang daripada 3 orang yang terlibat dalam membangunkan ACL Video Production ini. Kedua, penyataan masalah. Kekurangan kepakaran serta pengetahuan dalam bidang video production merupakan masalah utama yang dihadapi oleh tenaga pengajar. Faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini ialah latar belakang pendidikan, pengalaman industri, pengalaman mengajar. Ini memberi impak yang besar kepada organisasi khasnya ketika menentukan tenaga pengajar mana yang lebih layak dalam mengajar sesuatu subjek itu. Ketiga, objektif kajian. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti jurang kemahiran pengajar bidang video production di Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Objektif kajian kedua untuk mengenal pasti kompetensi kritikal pengajar bidang video production di Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Kompetensi pengajar TVET perlu dikenal pasti dengan kaedah yang sistematik, yakni melalui ACL, supaya perancangan dan pelaksanaan latihan yang tepat dan berstruktur dapat dilaksanakan. Keempat, metodologi kajian. Dalam Training Need Analysis (TNA), terdapat beberapa kaedah untuk mengumpulkan data. Antaranya ialah survey, questionnaire, individual interview dan juga performance appraisal form. Dalam kajian ini, kaedah performance appraisal form merupakan kaedah yang dilihat bersesuaian kerana melalui sistem e-profiling pengajar TVET, terdapat ruang dalam bulatan merah yang memerlukan supervisor untuk memberi pandangan serta pendapat berkenaan Ability Checklist ACL pengajar, yakni respondent. Ini seperti dinyatakan oleh Brown 2002, Robert 2002 dan Jamil 2006. Usually at the end of appraisal form, a space is provided for supervisor to state the strength and the weaknesses of the appraised employee and recommend area that the employee need to improve on and develop. Kajian ini menggunakan 24
sampel yang terdiri daripada pengajar bidang video production di Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. 24 sampel dikehendaki melayari laman web e-profiling untuk mengaktifkan bidang video production di bawah jenis kompetensi vokasional. Kod Senarai Semak Ability Checklist (ACL) bidang video production yang telah didaftarkan ialah ACVP/R900/T2 dalam kurungan 11 Oktober 2019 dalam kurungan 04 kod nama video production. Slide menunjukkan sebahagian senarai semak ability ACL dan juga nilai kepakaran yang telah diisi oleh sampel atau pengajar video production. Sampel atau pengajar dikehendaki mengisi sebanyak 105 ability yang merangkumi 17 skop berkaitan video production seperti production management, directing, cinematography, art direction dan sound production. Semasa pengajar mengisi senarai semak ability ACL, terdapat panduan Likert Scale yang digunakan untuk menilai tahap kepakaran pengajar. Skala 1 adalah yang terendah yang membawa maksud pengajar unable to do independent, don't know anything, no knowledge. Skala 2, pengajar able to do but still need help and little knowledge. Skala 3, pengajar able to do by their own, have knowledge and reliable. Skala 4, very capable, know a lot and can guide but not creative. Dan skala 5 merupakan yang tertinggi dan menunjukkan pengajar pakar which is capable to do completely and can instruct others. Sufficient knowledge, can improve, can teach, develop and advise. Kelima, hasil kajian. Hasil pertama kajian ini ialah jurang pengajar video production di JRKV PTSS dapat dikenal pasti melalui Ability Map Summary Personal ACL Video Production. Carta PAI menunjukkan seramai 24 orang tenaga pengajar telah mengaktifkan bidang ACL Video Production dalam e-profiling mereka. Dan jurang pengajar ini dapat diperhatikan melalui perbezaan purata personal score. Hasil kajian personal score tertinggi adalah 5 dan yang terendah adalah 1.1. Slide menunjukkan senarai 12 orang pengajar bidang video production yang telah mendapat personal score 4.5 dan ke atas hasil dari menjawab Ability Checklist Video Production. Merujuk kepada manual projek pembangunan profil pengajar TVET, 12 orang pengajar ini diletakkan di bawah kategori pakar bidang. Slide seterusnya menunjukkan terdapat 4 orang pengajar di bawah kategori mahir bidang dengan mendapat personal score di antara 4 hingga 4.5. Terdapat juga seramai 4 orang pengajar di bawah kategori kompeten dengan personal score 3 hingga 4. Untuk kategori belum kompeten, terdapat 2 orang pengajar dengan skor 3 dan ke bawah. Hasil kedua kajian ini adalah kompetensi kritikal pengajar bidang video production di JRKV PTSS dapat dikenal pasti melalui Ability Map Summary Ability ACL Video Production. Carta PAI telah menunjukkan keseluruhan pembahagian 105 ability yang telah dibahagikan mengikut kompetensi pengajar. PAI berwarna merah menunjukkan 6 ability berada pada skor 4.5 dan ke atas. PAI berwarna ungu pula menunjukkan 89 ability berada pada skor 4 hingga 4.5. PAI berwarna kuning menunjukkan terdapat 10 ability berada pada skor 3 hingga 4. Walau bagaimanapun, tiada sebarang ability diletakkan oleh pengajar pada skor 3 dan ke bawah. Slide seterusnya menunjukkan secara terperinci ability score di bawah kategori senarai ability pencapaian. Merujuk kepada manual projek pembangunan pengajar TVET, senarai ability boleh dibahagikan kepada 4 iaitu cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Pengajar video production JRKV PTSS telah meletakkan 6 ability pada senarai ability pencapaian cemerlang iaitu ability berkenaan dengan know the type of shot,
no camera framing, no camera angle, no camera movement, no the process of film recce, dan juga can promote video production on social media. 86 ability pula secara majoriti berada pada ability pencapaian baik dan terdapat 10 ability berada pada senarai ability pencapaian sederhana seperti know story of acting, know the function of equipment rental house, know makeup for character, can prepare special effect makeup, can handle light meter, can design aesthetic lighting for shooting, can operate audio mixer, can design Foley for production, can produce sound design, dan juga can direct MCP program. Majoriti ability pencapaian sederhana ini terletak di bawah kursus seperti directing, cinematography, art direction dan juga sound design. Walau bagaimanapun, tiada sebarang ability diletakkan oleh pengajar pada skor 3 dan ke bawah. Keenam, kesimpulan kajian. Terdapat dua kesimpulan yang boleh diperolehi hasil kajian ini. Pertama, jurang pengajar kemahiran dan kompetensi kritikal dapat dikenal pasti. Kesimpulan kedua, pelaksanaan latihan yang tepat dan terstruktur dapat dirancang. Sekian, terima kasih. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau inginkan maklumat lanjut berkenaan ACL, puan-puan bolehlah hubungi saya melalui email dan nombor yang tertera.